baru keluar pula masalah baru ni. Sebelum masalah gunung jerai, lepas gunung jerai masalah lain pula. Masalah tahnik pula dah. Masalah tahnik saya buat dah live baru ni. Di kedai makan apa ni, mengambil berkat dengan kedai petani lama tak buka. Saya makan kedai petani dekat Nakau, sambil-sambil buat live cerita pasal tahnik. Tahnik pula dia kata nampak jijik. Ada seorang ayah ni bawa anak dia untuk ditahnik oleh seorang guru. Dia kata pakai serban. Tak tahulah siapa guru tu kan. Dekat kita kan siapa dia, Allahu'alam. Tapi ada syekh lain lah kot. Dia bawa pergi nak tahnik. Kemudian guru tadi memasukkan kurma dalam mulut. Kemudian ambil kurma tadi bubuh dalam mulut budak tersebut. Dibacakan doa, disapu kepala. Dia kata ni jijik, dia kata. Ayak liuk ni benda yang banyak bakteria. Kita disuruh jaga anak kita, jangan buat benda. Saya takkan buat benda tu dengan anak saya kerana benda tak. Dia kata apa salahnya kalau ambil kurma tu tenyih dalam ayak kurma. Ayak kurma, dah ayak apa ni, ayak zam-zam. Lepas tu ambil dalam mulut budak tu tanpa perlu letak dengan air liur seorang tadi. Kita bukan bincang masalah pandemik ni. Masalah pandemik, masalah sebarnya apa ni bakteria dan seumpamanya ni bukan bincang masalah tu. Sebab dia pun tak semak tu pun. Dia semak masalah dia jijik dengan ayat dia tu. Baik, sekarang kita nak bincang dulu. Apa dia tahnik tu? Yang kamu duk syarah panjang-panjang tu. Tahnik tu apa dia? Tahnik dalam istilah para ulama tu madghu at-tamri. Iaitu mengunyah tamar. Takrif dia sendiri dah mengunyah tamar. Ada seorang komen dalam page saya ni. Duk komen panjang cerita, mestikah tahnik tu sunnah? Adakah mengunyah tu wajib? La ilaha illallah. Dia nak tanya juga, saya kata saya malas sembang. Tu saya tak komen langsung. Dia ingat kita tak komen tu kita tak ada jawapan lah. Tak, saya malas. Malas tulis sebab tak faham. Lepas tu kena mengaji. Mengaji bagi elok-elok. Jangan kerja nak komen saja tak habis-habis. Geram tu aku. Buat komen ni. Kerja nak komen saja. Mengaji tak mau. Tengok bahasa Arab sama. Takrif tu apa dia? Dah tak erti bahasa Arab. Mengaji. Bukan mengaji bahasa Arab. Kaifahaluka ya. Kaifahaluka? Man anta? Masmuka? Kerja tanya nama. Dia ingat bahasa Arab dah tu. Masuk apa ni kursus bahasa Arab. Boleh erti itu. Boleh tahu nak minta kurang barang dekat Mekah. Oh dia kira dia Arab dah waktu tu. Tu kalau mengaji Arab tu, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, anak bawa pada tepi jalan, pintu tu, kutip sedekah tu, cakap Arab pada kecil lagi. Ni mengaji hak boleh baca kitab ni. Bagi reti takrif tu macam mana. Maksud tahnik apa dia? Madghu tamri. Kemudian apa dia? Wa wad'uha fil hanak. Letakkan tamar dalam mulut, dikunyah tamar, kemudian diletakkan di atas hanak. Kawan tadi yang tulis pasal tahnik, dia boleh tulis kata tahnik ni maksudnya adalah lelangit. Bukan mesti dikunyah, dia kata. Takrif pun tak betul dah. Tahnik tu sendiri maksudnya istilah daripada perbuatan meletakkan tamar dalam mulut, kemudian meletakkan di atas lelangit. Lelangit orang panggil tak tahnik, dia panggil bukan tahnik, dia panggil hanak. Tu lelangit. Kalau Nabi kata suruh letak di lelangit, Nabi tak akan sebut tahnik benda tu. Ulama tak akan sebut tahnik, sebut hanak saja cukup. Disebut tahnik. Tahnik maksudnya perbuatan amaliyah. Apa dia? Meletakkan tamar dalam mulut. Baik, ada hadis disebut dalam hadis. Cerita dalam hadis berkenaan dengan Sayyidatina Asma. Hadis dalam Sahih Muslim. Sayyidatina Asma radhiyallahu ta'ala, hadis sahih. Sayyidatina Asma mengatakan bahawa beliau ketika sampai dalam hadis sebut Sayyidatina Asma sampai di Madinah dalam keadaan mengandung Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dia tengah mengandung waktu itu. Sampai di Masjid Quba, bermalam dekat dengan kawasan tersebut. Beliau beranak pada satu malam di dekat dengan kawasan Quba, dan itu adalah anak pertama yang lahir setelah hijrah. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ini teka-teki, boleh buat teka-teki dekat anak-anak kita. Tanya, anak siapakah sahabat yang pertama lahir setelah hijrah? Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi ketika lahir Sayyidatina Asma sendiri, waktu tengah duk nifas ni, tengah duk apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masih lagi dalam pantang, bawa anaknya tersebut Sayyidina Abdullah tadi kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW meminta buah kurma. Dan kami para apa ni, isteri Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, mencari buah kurma pada waktu tersebut. Cari-cari buah kurma, dan tak lama selepas itu baru dapat kurma. Maka Nabi SAW meletakkan kurma tadi ke dalam mulut, dan kemudian Nabi mengeluarkan dan meletakkan di dalam mulutnya Sayyidina Abdullah. Dan dalam hadis tadi kata apa? Dan perkara pertama yang masuk ke dalam mulut Abdullah adalah air liurnya Nabi SAW. Dia tak sebut kurma. Kalau kurma tu maksud,
Ni faham bagi elok ni, hak komen ni. Kalau kurma tu maksud, maka Nabi akan disebut dalam hadis tu, kurma itulah yang pertama masuk dalam mulut beliau. Tak, bukan kurma tu yang maksud. Maksud dia tu ayat liuk guru tu, ayat liuk Nabi SAW. Dia kata tu Nabi. Nah, tu Nabi dia kata tu pula dah. Ini masalah dia. Bila masalah tak faham dengan tabarruk. Dia kata baik Nabi saja. Baik kalau kamu kata Nabi saja. Nabi tak apalah. Orang lain bukan macam Nabi. Kita bukan tahu kata orang tu soleh ke tak soleh. Orang soleh tak soleh ni kita bukan kena tahu. Kita i'tiqad je kata dia soleh. InsyaAllah soleh dia. Pada sisi kita. Kita kata dia orang soleh. Dia dengan Allah Ta'ala tahu. Kalau nak tahu, kita nak tahu mana orang tu soleh ke tak soleh. Tak ada orang soleh dalam dunia ni. Sebab semua kita tak i'tiqad dia soleh. Tu macam mana? Dia kira dengan i'tiqad, dia kata kita bukan tahu dia tu soleh di sisi Allah. Memang di sisi Allah, Allah Ta'ala dia tahu. Yang nak masuk dalam ilmu Allah Ta'ala ni buat apa? Bodoh ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, payahlah sembang. Tapi nak kena sembang juga lah, kata juga. Jadi saya pun kata maksud dia adalah air liur tadi. Dan Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi syarah dalam Minhaj fi syarhi Sahih Ibn al-Hajjaj. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata di sini dalil menunjukkan bahawa harus bertabarruk dengan asarnya para salihin, wariqihim, dan juga air liur mereka. Tu dia. Air liur mereka. Hatta dengan air liur mereka. Dan tak dituntutkan di sini hanya air liur tadi kepada budak kecil sahaja. Sebab tu dalam kitab, kalau dibaca dalam kitab fiqh, tamam? Masalah penggunaan kayu siwak, kayu sugi. Kita guna kayu sugi. Tamam? Apa dia hukum kita guna kayu sugi orang je? Hukum dia haram lagi tak minta izin dengan orang tadi. Kecuali orang tu orang soleh. Kayu sugi itu diguna oleh orang soleh. Berus gigi itu orang soleh guna. Wali Allah Ta'ala, Tok Guru Ustaz, guna kayu sugi tadi. Dan kemudian kita pergi guna kayu sugi tadi dengan tujuan tabarruk dengan asarnya salihin tersebut. Kerana kena dengan ayat liuk dia dekat tempat tadi, kita guna. Dan itu kata ulama, kata itu sunnah, tidak ada masalah. Buka dalam kitab fiqh Syafi'i. Tu kena reti bagi elok. Ini bila saya cerita pasal Tok Guru pernah buh ayat liuk dalam mulut saya, pakat main dalam Facebook. Orang pedu pun kok ada yang ada boleh jadi gitu. Kalau ada macam tu duduk kat zawiyah ni, pindahlah duduk di Al-Ustaz. Faham? Kau nerang je lah, no? Jangan jauh sangat kan? Nampak lah, melawak je. Sampai dia anggap main-main. Dia kata, apa ni minum ayat liuk Tok Syekh apa semua kali. La ilaha illallah. Minum ayat Tok Syekh dengan Tok Syekh letak dalam mulut saya ni, dia benda lain. Kena bagi beza sikit. Jangan jadi bodoh sangat. Nah, baik tak apa, saya tak mau sembang bab tu. Nah, kalau mereka akan sembang, dia keluar bab tu. Sampai lah duk keluar. Kita pun jadi heran kan? Kita kata, oh, rupanya tak reti pun ni. Baik, patah balik kepada masalah tahnik tadi. Tu. Baik, kalau kurma tu maksud, tak perlu orang soleh letak. Bawa beruk, letak kurma kat mulut tangan beruk, suruh beruk tubuh dalam mulut budak tu. Boleh? Sebab kurma tu maksud. Boleh faham ni? Kalau kurma maksud, maka tak perlu dibawa orang soleh untuk letakkan kurma tu dalam mulut. Tak, siapa-siapa pun tak apa. Lepas tu tahnik bukan sebarang orang. Dia kata saya senang. Ada komen yang paling hebat kali. Hak komen-komen hak dia tulis tu. Komen-komen, Masya Allah. Lepas tu saya tak pergi kat orang ni. Saya suruh ayah dia ayah tahnik. Senang lah. Kalau pok tu Tok Guru Ustaz tak apa lah. Kalau pok seluar pendek, anak guna tahnik dengan pok seluar pendek. Lepas tu anak pakai sependa apa tu? Dia kira tahnik ni dia ingat dengan macam tu makna dia. Tahnik bukan dengan makna mesti kurma tadi masuk. Lepas tu dibahas dengan sains. Kurma ni kalau masuk dalam perut budak, maka dia akan menyebabkan gizi dalam budak tadi akan jadi cukup, dan kemudian dia akan jadi terelak daripada penyakit, kata-kata. Itu sains. Tak apalah. Sebenarnya kita nak bincang sekarang ni, tujuan bagi tahnik tu apa dia? Untuk tabarruk dengan asarnya salihin. Itu maksud dia. Itu yang dibincang oleh para ulama. Dan itu disebut dalam hadis sendiri. Dalam hadis disebut kata apa? Perkara pertama yang masuk ke dalam mulutnya Abdullah adalah air liur Nabi SAW. Dia tak sebut kurma. Air liur Nabi yang mula masuk dalam mulutnya Sayyidina Abdullah. Malah lagi sakan lagi dalam satu riwayat disebut Nabi SAW bila kunyah dengan kurma, Nabi ambil kurma bubuh dalam mulut, kemudian Nabi buka mulut budak tadi, Nabi ludah dalam mulut budak tu pula. Tu dia. Macam mana?
Tu pun orang panggil apa, masyarakat kita jauh. Lepas tu keluar pula apa ni page, tulisan baru. Hujung sekali lah sekali keluar hak terbaru ni, tulis kata apa. Lepas tu saya bila tengok ustaz-ustaz ni sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi kata kau orang. Jadi saya pun cari tentang Wahabi. Rupanya ustaz-ustaz Wahabi ni lah yang hujah mereka kuat kata. Oh, faham dah lah. Patut jadi gitu. Patutlah ditulis pelik-pelik awal-awal tu. Kerana memang gitu. Itu suruh sembang panjang lah maksud dia. Jangan duk sebarlah kekeliruan kepada umat ni. Padan dengan depa je dah cukup lah. Oh gitu. Faham dah.